Hai, Assalamualaikum dan kembali lagi bersama saya Yusuf alias Studio. Pada hari ini saya akan berkongsi satu cara untuk membina karangan fakta. Tajuk cara memupuk perpaduan kaum. Jadi apa tunggu lagi? Jom kita buat. Negara yang mempunyai berbilang kaum perlu menerapkan nilai perpaduan untuk mengekalkan keharmonian. Tulis sebuah karangan yang bertajuk Cara-cara memupuk perpaduan kaum. Pertama sekali kita perlu ketahui dan fahami kehendak soalan. Jadi dekat sini cikgu dah highlightkan tajuk iaitu cara-cara memupuk perpaduan kaum. Untuk soalan sebenar, tidak diberikan sebarang isi. Tapi dekat sini cikgu dah berikan kepada kamu supaya kamu dapat faham dan cikgu bimbing. Ini adalah contoh 5 isi yang telah disediakan. Yang pertama sekali iaitu kempen kesedaran. Yang kedua, peranan media massa. Yang ketiga, aktiviti kebudayaan dan kesenian. Yang keempat, aktiviti kemasyarakatan. Dan yang terakhir sekali adalah bahasa kebangsaan. 5 isi ini adalah merupakan idea utama. Sekarang ni kita kena fikirkan cara nak kembangkan idea utama ini kepada idea sampingan. Apa yang perlu kita letak untuk idea sampingan? Jadi sebelum itu kita lihat tajuk adalah cara seperti yang telah digariskan. Sekiranya tajuk cara, permulaan ayat mesti tulis kita perlu. Dan ini adalah contoh idea sampingan yang telah cikgu sediakan sendiri untuk kamu. 5 idea utama tadi. 5 isi ini merupakan satu program ataupun satu aktiviti. Sebelum satu program, kita mesti letakkan kata kerja. Kata kerja adalah yang di hadapan yang cikgu highlightkan warna kuning ini, iaitu mengadakan ika huatong ika program, mengadakan satu program kempen kesedaran. Begitu juga dengan yang lain. Tetapi untuk peranan media massa, cikgu tak letak dan cikgu akan terangkan kemudian. Bila kita dah letakkan satu program kempen kesedaran, kita perlu beri contoh supaya isi kita lebih terperinci. Apa program kempen kesedaran yang kita boleh buat? Contohnya, program ceramah kepentingan perpaduan. Mengapa kita buat program ini? Apa yang kita akan dapat? Supaya masyarakat dapat menjaga keharmonian dan mengelakkan pergaduhan. Idea sampingan yang cikgu highlightkan dekat sini, kita kena bagi contoh dan juga kita perlu bagi tahu apa yang kita akan dapat. Semua yang cok serta hotong. Kenapa nak buat program itu? Begitu juga dengan nombor 2, mengadakan aktiviti kemasyarakatan. Apa contoh dia? Kita boleh tulis aktiviti membersihkan kawasan perumahan atau aktiviti bergotong royong. Dengan aktiviti ini, apa yang kita akan perolehi, apa yang kita akan dapat? Semua yang cocok serta aktiviti gotong royong. Daripada aktiviti ini bukan sahaja memupuk perpaduan, malahan dapat menjaga dan menceriakan perumahan. Yang ketiga, aktiviti bahasa kebangsaan. Apakah contoh aktiviti bahasa kebangsaan? Contohnya, kita boleh buat di sekolah pertandingan syarahan, pidato dan juga bersajak. Apa yang kita akan peroleh? Mengapa kita buat sekepisai? Semua mencuat sekepisai. Kita dapat memperbaiki dan melancarkan penggunaan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Yang seterusnya, aktiviti kebudayaan dan kesenian. Apa contoh aktiviti untuk kebudayaan dan kesenian? Contohnya, persembahan tarian daripada semua kaum. Apa yang kita akan dapat? Mengapa kita buat persembahan ini? Supaya dapat memperkenalkan dan menjaga warisan kebudayaan masing-masing. Untuk yang terakhir sekali, iaitu peranan media massa. Media massa ni ada banyak seperti televisyen, radio, telefon bimbit dan sebagainya. Jadi untuk peranan media massa, kita tak perlu letak kata kerja di hadapan kerana dia sudah menjadi satu ayat. Contohnya apa? Peranan media massa ni apa contohnya? Televisyen memaparkan iklan perpaduan. Apa yang kita akan dapat?
Sekiranya televisyen dia tunjukkan iklan tentang perpaduan, okey, apa yang kita akan dapat? Penonton boleh mencontohi dan mengikuti kebaikan yang ditayangkan. Okey, mari kita lihat untuk perenggan yang pertama. Perpaduan antara kaum sangat penting supaya dapat mengekalkan keharmonian bersama. Terdapat beberapa cara untuk memupuk perpaduan kaum. Ini adalah pendahuluan. Murid boleh tulis secara berasingan, iaitu dalam yang warna hijau ni kamu boleh tulis untuk perenggan pertama, dan isi yang pertama tadi boleh tulis dalam perenggan yang kedua. Okey, tetapi untuk kali ini cikgu hendak mengurangkan perenggan. Jadi kita hanya boleh buat ataupun kita boleh tulis sebanyak 3 perenggan sahaja. Tiada masalah mengikut kehendak murid sendiri. Okey, untuk isi yang pertama, ini adalah 3 kata kunci ataupun 3 penanda wacana yang kita boleh tuliskan. Pertama, kita perlu mengadakan program kempen kesedaran. Contohnya, kita boleh mengadakan program ceramah kepentingan perpaduan. Oleh itu, masyarakat dapat menjaga keharmonian dan mengelakkan pergaduhan. Seperti mana yang telah cikgu terangkan daripada isi yang pertama di atas ini. Okey, kemudian kita lihat kepada isi yang kedua ataupun idea yang kedua dan juga ketiga, cikgu letakkan sekali dalam perenggan kedua. Idea utama yang kedua tadi mengadakan aktiviti kemasyarakatan dan juga mengadakan aktiviti bahasa kebangsaan. Di bahagian sebelah kiri justru contohnya, oleh itu letakkan pada isi yang kedua, dan juga tambahan lagi contohnya, oleh itu letakkan pada isi yang nombor 3. Mari kita lihat untuk contoh perenggan yang kedua. Okey, seperti mana yang cikgu terangkan, mesti tulis kita perlu untuk diletakkan dalam bahagian subjek. Dalam satu ayat perlu ada subjek, kata kerja, objek dan juga perluasan ayat. Jadi untuk subjek mesti tulis kita perlu mengadakan aktiviti kemasyarakatan. Contohnya, kita boleh mengadakan aktiviti bergotong royong. Oleh itu, aktiviti ini bukan sahaja memupuk perpaduan, malahan dapat menjaga dan menceriakan perumahan. Begitu juga dengan isi yang ketiga. Tambahan lagi, kita perlu mengadakan aktiviti bahasa kebangsaan. Contohnya, kita boleh mengadakan pertandingan syarahan, pidato bersajak dan lain-lain lagi. Mengapa? Apa yang kita akan dapat? Oleh itu, kita boleh memperbaiki dan melancarkan penggunaan bahasa kebangsaan. Begitu juga dengan perenggan yang seterusnya. Dalam perenggan ketiga, kita letakkan dalam isi yang keempat dan juga isi yang kelima. Okey, murid-murid boleh faham. Dan ini adalah untuk perenggan yang terakhir, perenggan ketiga. Gunakan selain itu contohnya, oleh itu untuk isi yang keempat. Akhir sekali contohnya, oleh itu untuk isi yang kelima. Jadi cikgu terangkan sahaja untuk isi yang kelima. Cikgu harap yang isi keempat ni kamu boleh faham. Untuk isi yang kelima, akhir sekali peranan media massa. Tidak perlu tambah kata kerja dan juga subjek, kerana peranan media massa ini bukan terletak pada kita, tetapi terletak kepada media massa itu sendiri. Akhir sekali peranan daripada media massa. Contohnya, media massa seperti di televisyen perlu memaparkan iklan tentang perpaduan. Oleh itu, penonton dapat mencontohi dan mengikuti kebaikan yang ditayangkan daripada televisyen tersebut. Dan ini contoh bagi perenggan yang kedua sebentar tadi yang kita telah bincangkan. Justru kita perlu mengadakan aktiviti kemasyarakatan. Contohnya, kita boleh mengadakan aktiviti bergotong royong. Oleh itu, aktiviti ini bukan sahaja memupuk perpaduan, malahan dapat menjaga dan menceriakan perumahan. Tambahan lagi, kita perlu mengadakan aktiviti bahasa kebangsaan. Contohnya, kita boleh mengadakan pertandingan syarahan, pidato dan bersajak. Oleh itu, kita boleh memperbaiki dan melancarkan penggunaan bahasa kebangsaan. Aku harap kamu boleh selesaikan karangan ini untuk perenggan yang ketiga. Dan kepada murid-murid yang lain, kamu boleh cuba cara ini
Apa yang penting dalam isi kamu perlu jelaskan idea utama dan juga idea sampingan. Bagi murid yang telah faham, bagi murid yang telah bijak untuk mengatur idea, kamu tambah simpulan bahasa ataupun peribahasa pada bahagian isi kedua. Apakah contoh peribahasa? Mari kita lihat. Oleh itu, aktiviti ini bukan sahaja memupuk perpaduan, malahan dapat menjaga dan menceriakan perumahan. Bak kata pepatah, menyelam sambil minum air. Jadi sekarang itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Cikgu harap kamu faham dan kamu dapat praktikkan cara ataupun teknik yang telah cikgu ajarkan pada hari ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.